A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya sekarang sedang berada di satu penempatan yang diberi nama Rumah Tumpang ataupun kawasan Rumah Tumpang. Di antara golongan yang tidak diberikan perhatian dan memang sebenarnya mereka kumpulan golongan yang tidak perlulah diberi perhatian. Maksud saya tak perlu di sini adalah bukan di bawah tanggungjawab kerajaan untuk memberi perhatian ataupun menjaga kebajikan mereka, kerana mereka ini ada di bawah tanggungjawab dan juga kewajipan majikan masing-masing. Tuan-puan dimati Allah sekalian, walau bagaimanapun pengalaman saya sendiri berurusan dengan pekerja-pekerja buruh kasar seperti ini, kehidupan mereka sangatlah sukar, sangatlah menyedihkan. Masya Allah. Antaranya, ini salah satu penempatan yang ada, yang pernah kami hadir. Tapi banyak lagi penempatan-penempatan rumah tumpang yang lain yang kami lawati, kami ziarah. Kerana mereka ni adalah buruh kasar yang diberi gaji harian. Maksudnya kalau tak bekerja tak adalah gaji. Dan tadi saya ada bercakap dengan beberapa orang yang mana mereka menyebutkan sebahagian daripada mereka ni kerja hari tu tiba-tiba lockdown, mereka tak sempat pun ambil gaji dan tak ada simpanan sedikit pun. Kalian boleh tengok suasana, Masya Allah, atas tu kan kawasan rumah tumpang yang dibina di lereng bukit. Lepas tu kita boleh tengok suasana hutan, sekelilingnya memang hutan. Di sana lagi ada penempatan, kita boleh tengok suasana rumah tumpang. Istilah rumah tumpang ini tuan-puan sekalian adalah istilah penempatan buruh kasar yang dibina sementara. Dan mereka selalu berpindah-pindah. Kalau projek di sini selesai, perumahan di sini selesai ataupun ada projek pembangunan, mereka akan runtuhkan dan berpindah dan bina rumah tumpang di tempat yang lain pula. Subhanallah. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita dihubungi oleh wakil mereka. Kerana katanya sebahagian pada mereka ni tuan-puan sekalian, memang hari-hari makan nasi dengan sayur-sayuran. Sebab itu mereka masuk hutan, cari makanan, cari sayur-sayur lah dalam hutan, nasi dengan sayur ataupun nasi kosong. Subhanallah. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, walaupun mereka ini adalah warga asing, subhanallah, mereka tetap manusia seperti kita yang ada perasaan sedih, lapar. Macam tadi tu saya bercakap dengan wakil mereka, dia kata bagaimana suasana. Dia kata memang rasa tertekan dengan rindu pada kampung halaman, teringat kepada isteri dengan anak-anak di kampung dengan kami tak boleh kirimkan duit. Sampai ada di kalangan mereka yang meminta orang kampung pula kirimkan duit. Sebab apa tuan-puan sekalian? Kerana mereka benar-benar dah tak ada makanan, tak ada duit langsung untuk beli beras. Contohnya tuan-puan sekalian, kita fikir. Contohnya, kalau kita duduk di Malaysia, kita susah, mungkin kita boleh minta tolong adik-beradik. Boleh minta tolong jiran-jiran. Boleh minta tolong Baitumal. Boleh minta tolong sekian-sekian. Tapi mereka ini tidak boleh tuan-puan sekalian. Mereka datang untuk mencari rezeki di negara orang. Dan saya bukanlah soalannya nak memperjuangkan nasib warga asing, Ustazah. Rakyat Malaysia pun ramai lagi lah yang susah gini. Kita sebenarnya menyantuni seramai mungkin rakyat Malaysia melalui aktivis kita NGO Sahabat Amalkat. Namun subhanallah, mereka juga adalah penyumbang besar kepada pembangunan ekonomi negara. Mungkin rakyat Malaysia sendiri tidak sanggup tuan-puan sekalian untuk bekerja seperti mana mereka bekerja. Sebagai buruh kasar, bawah terik matahari, buat kerja yang berat-berat dan sebagainya. Dan kerana adanya mereka datang ke negara kita, pembangunan demi pembangunan kan, perancangan strategik kerajaan dan sebagainya dapat dilaksanakan. Jadi tuan-puan dan puan-puan sekalian, walaupun mereka ini adalah warga asing, bukan rakyat Malaysia, tapi mereka juga manusia seperti kita dan mereka juga sangatlah memudahkan dan membantu rakyat Malaysia kan, bina rumah, baiki tandas, buat sekolah, buat hospital dan sebagainya. Subhanallah. Okey, jadi hari ini kita ada bawa 50 set barangan keperluan asas seperti beras, minyak, susu, biskut-biskut. Sebab ada juga perempuan, ada juga anak dan sebagainya. Tepung, mi segera, kicap, telur. Dan bila kita cakap tadi, dia kata inilah NGO pertama yang datang. Subhanallah. Dan kami syukur sebenarnya dihubungi sebab antara
sasaran NGO Sahabat Amal Care bukan sekadar kepada warga tempatan, maksudnya warga negara, tapi siapa pun yang susah, bahkan non-Muslim, Cina ke India ke non-Muslim pun kita bantu semua. Subhanallah. Dan kita ada bawa juga barang basah seperti ayam, sayur-sayuran, set makanan tengah hari untuk keluarga pun kita ada bawa. Maksudnya tadi kita masak kan, jadi kita bawa. Dan itulah di antaranya hari ini saja dana yang kita agihkan di sini, tuan-puan dimati Allah sekalian, hampir 10,000. Dalam 10,000 lah untuk di sini saja. Pakcik, sehat ah? Sehat. Subhanallah. Boleh cakap sikit? Boleh kita cakap sikit? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama siapa? Muhammad bin Rasidi. Muhammad bin Razali. Umur berapa? 62 ini macam. 62. Datang sini kerja sebagai Kontraktor. Buat kerja Bangunan. apa semua. Umur 60 lebih masih kuat lagi buat kerja? Masih. Habis Sebab, kalau tak kerja macam mana anak mau kasih makan? ya, anak isteri kat kampung kan? Tak ada sini. Ada sini bawa sekali. Okey, subhanallah. Jadi bila berlaku lockdown macam ni kan, apa yang susahnya? Cuma makan sajalah. Kalau tak kerja, aduh. Ya, jadi hari-hari biasa makan macam mana bila dah tak ada duit makan macam mana? Ya biasalah, makan biasa, nasi apa. Ya. Kadang-kadang ada lauk, kadang-kadang tak ada lauk. Ya, ada jugalah kalau kita mau makan lauk hari-hari pun tak sedap. Ya. Mau makan sayur, makan Kadang-kadang makan nasi dengan sayur aja. Okey, subhanallah. Jadi dekat sini lebih kurang ramai nampak 100 lebih. Ramai. Okey. Dan kebanyakannya ialah semua Indonesia ataupun ada campur Bangladesh. Ada juga Bangladesh ada. Tapi Jadi, sikit saja. Sampai 10 orang lah saya tak sampai. Masya-Allah. Jadi kita sebenarnya cuba ialah membantu, tak kira siapa, warga negara ke bukan ke, sebab walaupun bukan warga negara tapi kamu semua dah bantu kami bina bangunan. Kan kadang rakyat Malaysia sendiri bukan ramai yang boleh buat kerja macam apa ni kamu semua kan. Jadi kami pun ucap terima kasih dan kita akan cuba bantulah. Ya, sama-sama. Itu kita ada buat juga barang basah macam sayur-sayur. Lepas tu macam ada ayam. Macam itulah. Subhanallah. Doakan juga sebab yang menyumbang ni kebanyakannya orang ramai yang sumbang. Melalui kami NGO dan kami sumbangkan semula. Mudah-mudahan dapat meringankan sikit beban. Sama, masya-Allah. Okey. Sekarang kita sedang ni sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Okey, mungkin Encik Suami selaku pengerusi NGO Sahabat Amal Care ada nak cakap sesuatu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita sambil jalan Encik tak Encik? Boleh. Kita nak jalan ke bawah. Okey. Ini dia pengurusi nombor 2. Ini pengurus projek Ustaz Azmi Dimash. Okey. Encik cakap. Okey. Alhamdulillah, ini bukanlah bantuan kali pertama kita lakukan dalam minggu ini. Sebelum ini kita telah lakukan bantuan di Lenggeng, di Nilai, di Paroi, di Ampangan, yang mana kita beri pengkhususan ataupun target kita pada mangsa-mangsa yang ataupun asnaf yang terkesan dengan PKP 3 ini. Jadi alhamdulillah minggu ini saja di perkampungan itu lebih daripada 10,000 kita terbelanjakan daripada kawasan-kawasan tertentu tu. Kalau melibatkan seluruh Malaysia termasuk Sabah Sarawak, kita telah belanjakan hampir lebih 200,000 dalam masa tempoh yang singkat. Maknanya ramai terkesan dan ramai permohonan melalui Google Form kita, dan kita terus respon dan kita terus hantar makanan direct terus kepada rumah di mana kawasan Negeri Sembilan ni lah. Manakala di Sabah Sarawak, ejen-ejen kita di Perak, di Kedah semuanya menyampaikan dengan cara yang sama, hantar terus bantuan ke rumah, dan alhamdulillah kita mampu mengurangkan tekanan sikit kepada ketua keluarga khususnya. Bila mana mereka diberhentikan kerja, mereka tidak ada pendapatan harian, maka kesan terjejas untuk mendapatkan makanan bagi memastikan keluarga mereka tu dalam keadaan yang kata tenanglah sekejap sebab perlu mengisi perut. Jadi alhamdulillah. Ya, begitu juga dengan susu anak kecil kita bagi memastikan anak-anak kecil tidak menangis
buat masa kelaparan untuk seketika. Jadi insya-Allah moga-moga harian kita perlu dipenuhi dengan aktiviti sebegini sebab ramai lagi terkesan dan ramai lagi tak sampai bantuan ini kepada mereka. Mengurangkan tekanan kepada ketua keluarga khususnya bila mana diberhentikan kerja ataupun mendapat gaji harian yang terpaksa memberhentikan aktiviti mereka lah. Jadi sekurang-kurangnya mereka perlu dapatkan sedikit bekalan makanan untuk memastikan mereka sekeluarga ada makanan dan anak-anak kecil mendapat bantuan susu sekurang-kurangnya untuk menghilangkan ataupun memberhentikan tangisan seketika. Jadi banyak yang kita boleh bantu dari sudut sumbangan dan ramai yang kita boleh memberi kekuatan balik lah, terutamanya ketua keluarga ataupun sama ada suami ataupun ibu tunggal. Okey, sebab mereka menjadi tunjang utama keluarga, jadi mereka perlu mendapatkan sumber makanan dan melalui pendapatan yang mereka terhenti tu. Okey, saya serahkan pada Ustazah sebab saya lost dah. Subhanallah, alhamdulillah, muslimin-muslimat dimati Allah sekalian. Kita boleh lihat lagi, nampakkan ini suasana rumah tumpang. Mungkin ada di kalangan kita yang tak pernah dengar. Ni tak ada orang, saya buka sekejap. Tak pernah dengar istilah rumah tumpang. Istilah rumah tumpang. Ya, rumah tumpang ni okey, sebab matahari dekat sana. So, Syirah. Okey, dekat sana, dekat sini. Nampak ni. Subhanallah. Okey. Jadi, tuan-puan sekalian, rumah tumpang ni istilah kepada penempatan sementara pekerja-pekerja buruh kasar. Sama ada Indonesia ke, Bangladesh ke, Myanmar ke dan sebagainya. Mereka biasanya akan bina penempatan sementara ketika ada projek. Bila projek selesai, mereka akan robohkan dan bina pula di tempat yang lain. Jadi, biasanya mereka akan hidup seadanya lah. Subhanallah. Dan mereka bergantung kepada gaji harian sebagaimana yang Encik Suami terangkan tadi. Tuan-puan dan puan-puan sekalian, bila lockdown 2 minggu, mungkin kita yang ada simpanan sedikit kewangan dan juga ada jugalah sumber-sumber lain, tidaklah terlalu terduduk ataupun terkesan sangat. Tapi bagi mereka yang memang langsung tidak ada simpanan seperti mereka ni, pekerja buruh kasar seperti ni, sebenarnya rumah tumpang seperti ni ada di Malaysia. Mungkin berpuluh ribu rumah tumpang. Nak kata puluh ribu, kalau tak logik mungkin beribu-ribu lah. Yang kami sendiri sampai memang banyak. Kami sentiasa dihubungi sebab kita ada wakil yang menjejaki. Sebab kita tahu mereka ni kalau lapar, betul-betul kelaparan. Mereka betul-betul tak ada duit. Mereka makan nasi dengan garam. Mereka makan nasi, kadang memang dah habis dah nasi beras, memang duit dah tak ada. Mereka makan ubi kayu, makan sayur-sayur, bertahanlah dengan apa yang ada. Jadi, subhanallah, muslimin-muslimat dimati Allah sekalian, untuk lockdown 3.0 ni, hampir 500,000 sebenarnya. Ataupun dah lebih dari 500,000 yang telah kita belanjakan. Contohnya senarai di sini, subhanallah, dapur asnaf di seluruh Malaysia dalam 120,000 dah kita belanjakan. 120,000 untuk dapur asnaf saja, iaitu kita masak dan sediakan makan tengah hari. Contoh kalau di Negeri Sembilan dalam 200 pack, melibatkan berapa puluh keluarga, setiap hari kita agihkan makan percuma, makan tengah hari. Golongan sasaran yang memang kita kena pasti asnaf fakir miskin. Dan dapur asnaf ini bukan hanya bergerak di Negeri Sembilan saja, tetapi wakil-wakil ejen kita di seluruh Malaysia. Contoh lain lagi, agihan barang asas di Gerobok Prihatin, termasuk Gerobok Prihatin di Malaysia, di Negeri Sembilan dan juga negeri-negeri lain, lebih daripada 200,000. Kalau Negeri Sembilan saja lebih kurang 140,000. Maksudnya, tuan-puan sekalian, ramai sangat yang terkesan dengan lockdown yang ketiga ni. Terkesan dia tu berganda-ganda. Ya Allah, berganda lagi yang hilang kerja, berganda lagi yang berputus asa, tertekan, kemurungan dan sebagainya. Jadi, subhanallah, kita cuba bantu dan orang yang hubungi kami tanpa henti setiap hari dah cecah hampir 10,000. Kan kita ada elankan hotline permohonan bantuan kepada NGO sahabat amal care. Dan yang menghubungi online itu hampir dalam 10,000. Hari-hari tim kita menyantuni dan kita buat sedikit siasatan. Siasatan tu macam kita buat video call dan kita tengok suasana rumah, kita tengok suasana kehidupan dia. Kalau dia cakap ada anak kecil, kita nak dia buktikan bahawasanya ada anak kecil. Kalau warga negara, kita minta IC dan sebagainya untuk kita semaklah sikit.
Saringan perlu dibuat juga supaya orang yang tepat akan dapat bantuan. Jadi kita ada buat agihan barang asas, agihan barang basah, memang berpuluh-puluh ribu, bantuan ke pusat kuarantin dan hospital. Kan kita pergi juga ziarah hospital, mana-mana hospital yang perlukan bantuan, agihan barang asas ke kawasan flat dan perkampungan, dana tambahan kepada semua aktivis dalam 200,000, agihan makanan untuk frontliner. Kita selalu buat agihan makanan kepada frontliner di hospital, di jalan yang menjaga keselamatan jalan raya dan sebagainya. Dan juga kita juga buat bantuan ke pusat serentik dan juga kepada pusat kuarantin. Masya Allah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, kalau kita tengok ada, okey, kita teruskan juga kelas-kelas pengajian dan lain-lain. Jadi jumlah dana keseluruhan fasa lockdown ni 3.0 lebih kurang dah 600,000 kita belanjakan. Dan bila diumumkan oleh pihak kerajaan, lockdown akan disambung lagi 2 minggu, dan rumus kita pun dah dengar mungkin bersambung lagi sehingga 2 bulan sekurang-kurangnya, wallahualam. Kami tim NGO Sahabat Amal Care terus buat persiapan mental, fizikal. Maksud kita dah tahu, okey, bila lockdown dilanjutkan, maka kita kena lipat gandakan lagi usaha kita, ikhtiar kita membantu lebih ramai yang terkesan. Kita nak mengurangkan apa, tuan-puan sekalian, target kita adalah supaya tidak ada yang kebuluran, tidak ada yang kelaparan. Lapar tu is normal, tapi kelaparan tu maksudnya berterusan dalam lapar. Kebuluran itu berterusan dalam lapar. Kita tak nak ada anak kecil, bayi, kanak-kanak yang tidak cukup nutrisi sampai membahayakan nyawa. Sebab itu kita ada beri bekalan susu. Susu memang selalu ada stok. Susu tepung tu untuk bila kita tengok ada anak-anak kecil dan sebagainya. Subhanallah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, bila saya sampai ke pusat-pusat penempatan, maksudnya rumah-rumah tumpuan seperti ini, kadar tekanan dan stres mereka pun sangat tinggi. Kalau kita kata rakyat Malaysia stres, tertekan, mereka pun sama manusia biasa. Biasanya mereka akan kongsi tertekan, ya, mereka pun kelaparan di sini. Mereka juga tak ada makanan, tapi yang mereka tertekan lagi bila orang kampung, anak isteri kat kampung tu pun kelaparan. Ia tertekan, fikirkan anak isteri tu jauh lebih berat tekanannya. Bila anak isteri dekat rumah mesej, lapar, tak ada makanan. Sebab kita tahu Indonesia ada banyak lagi kawasan-kawasan yang betul-betul miskin, asnaf fakir miskin yang lebih dahsyat daripada kita. Subhanallah, perkampungan yang sangat dahsyat. Jadi tuan-puan dan mata Allah sekalian, dengan kita membantu meringankan beban mereka, sebenarnya mudah-mudahan kita mengurangkan kadar niat ataupun hasrat. Sebab ramai sangat manusia bila dah tertekan, hilang kerja, hilang punca pendapatan, hilang ni, mula mengambil jalan singkat untuk mengakhirkan kehidupan. Kerana dah rasa macam tak ada harapan dah. Nanti sambung lagi, kalau hari ni dah teruk, esok mesti lagi teruk. Kalau minggu ni dah teruk, tak ada makanan, minggu depan macam mana? Jadi bila mereka fikir buruk-buruk, tiba-tiba kita ada hantar bantuan, maksudnya kita telah menyelamatkan mungkin lebih daripada satu nyawa. Kita menyelamatkan banyak nyawa dan kita memberikan harapan, seolahnya akhirnya mereka kata Allah Subhanahu Wa Taala menghantarkan pertolongannya melalui hasil sumbangan kita. Jadi sahabat-sahabat di mata Allah sekalian, sempena hari Jumaat yang barakah ini, saya ingin mengajak dan menyeru sahabat-sahabat semua untuk terus menyokong gerak kerja amal perjuangan di bawah NGO Sahabat Amal Care. Mudah-mudahan Allah redha, mudah-mudahan Allah terima amal soleh kita semua. Jadikanlah kami wakil anda, kaki dan tangan yang bagi kaki untuk berjalan mencari asnaf fakir miskin menjejaki, tangan pula untuk menghulurkan bantuan kepada mereka. Jadikan kami wakil anda. Anda hanya perlu memainkan peranan dalam bentuk sumbangan sekecil apapun, kerana kami tidak mampu untuk bergerak tanpa adanya kekuatan dari sudut ekonomi sumbangan. Subhanallah, dan insya-Allah kami dengan amanah, kami dengan sebaik mungkin akan menjalankan tanggungjawab yang telah diberikan, kepercayaan yang telah diberikan. Subhanallah. Dan sempena hari Jumaat yang barakah ini, kami mendoakan supaya setiap sen infak, sumbangan yang tuan-puan berikan, Allah lipat gandakan. Allah gantikan berganda-ganda di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat kelak. Subhanallah. Dan tuan-puan di mata Allah sekalian, saya juga ingin mengajak, Masya Allah, ni kalau kita jalan, okay, subhanallah. Assalamualaikum. Okey, kami juga ingin nampak bersih kan? Seronok nampak bersih, basuh baju bersih. Masya Allah, mereka memang macam ada menanam.
Tuan-puan dan puan sekalian, mereka hidup dalam kawasan hutan. Tapi ada juga rumah tumpang, dia tak boleh hidup dalam keadaan tenang macam ni. Suasana yang macam damai macam ni. Banyak rumah tumpang duduk di celah-celah pembangunan. Itu lagi, saya banyak juga pergi rumah tumpang macam tu. Saya lagi kesian. Keadaan yang kotor, macam lagi berhimpit. Mereka ni sempit dalam satu rumah tumpang, kadang duduk 20 orang, 30 orang. Sempit, berhimpit, kadang-kadang kotor. Mereka kadang bukanlah pengotor, tapi bila ramai-ramai macam tu, ialah tak ada suasana dan sebagainya. Jadi saya, sahabat-sahabat yang minta sekalian, ingin mengajak tuan-puan sekalian untuk melakukan ibadah korban bersama dengan NGO Sahabat Amal Care. Kerana kita menyasarkan sekurang-kurangnya 10,000 asnaf, kita agihkan daging korban. Sebab itu misi utama kami adalah untuk menjalankan sebanyak mungkin ibadah korban dalam negara. Kerana yang berdaftar bersama kami, asnaf fakir miskin, kalau kita sebut tadi 6,000, dekat 10,000 yang baru mohon. Yang sebelum itu, daripada PKP 1, PKP 2, maksud saya lebih daripada 20,000 asnaf yang berdaftar di bawah NGO Sahabat Amal Care, tuan-puan sekalian, ia melibatkan seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak. Sabah dan Sarawak yang paling tinggi jumlah bantuan yang kita salurkan ke sana. Aktivis kita di sana juga sangat aktif. Sabah dan Sarawak jumlah asnaf yang paling tinggilah berdaftar di bawah NGO Sahabat Amal Care. Jadi kalau kita tak dapat nak bagi semua agihan daging korban kepada 20,000, 30,000, kurang-kurangnya kami sasarkan sekurang-kurangnya 10,000 asnaf, kita akan agihkan daging korban. Namun jika anda tidak mampu untuk mengadakan, untuk menjalankan ibadah korban dalam negara, sebab apa, dalam Malaysia paling kurang harga 700 ya. Korban luar negara, dalam negara 750. Memandangkan banyak kos yang naik. Makanan binatang naik, kos macam-macam naik, tuan-puan sekalian. Subhanallah. Lembu, dan lembu kita pula lembu yang standard, lembu yang daging, yang gemuk. Sebab ada yang small, kecil sangat, kita adalah yang medium ke atas. Jadi harga lembu pun agak tinggi walaupun kita ternak sendiri daripada ladang ternak Ummah. Anda cuba Google cari dekat Facebook ladang ternak Ummah, itu adalah ladang ternak di bawah NGO Sahabat Amal Care. Kita ternak sendiri lembu untuk dikorbankan, untuk buat akikah dan untuk jadi bekalan daging kepada umat Islam. Jadi kami ingin mengajak sahabat sekalian untuk melakukan ibadah korban bersama dengan kami. Untuk Semenanjung Malaysia, kami dah siap, dah strategi. Kita akan sembelih raya pertama, raya kedua, raya ketiga, raya keempat. Kemudian kita akan agihkan daging-daging korban itu ke negeri-negeri. Di negeri akan siap sedia terima aktivis kami untuk diagihkan kepada asnaf fakir miskin yang telah dipilih siap-siap, yang dah ada nama, alamat, maklumat semua. Manakala bagi yang tidak mampu untuk melakukan ibadah korban dalam negara, maka lakukanlah ibadah korban di luar negara. Bersama dengan kami, kami juga buat ibadah korban luar negara. Antara negara yang terpilih, Kemboja, Thailand, Indonesia, Filipina, Rohingya, Afrika, Afrika, kemudian Palestin. Kemboja kita dah sebut, Palestin, dan negara-negara yang miskin lah yang kita tahu. Subhanallah, kita ada hubungi mereka ni. Maksudnya luar negara tu memang ada luar negara. Dan untuk pengetahuan, Palestin sangat mahal. Satu bahagian lebih kurang 1,200. Palestin sangat mahal, lembu di sana lagi mahal, korban di Palestin sangat mahal. Jadi jangan pelik kalau satu bahagian lebih mahal berganda daripada Malaysia. Malaysia satu bahagian dalam 750, tapi di Palestin boleh cecah kepada 1,200. Tapi di sana kita tahu kita sedang beri makan kepada pejuang-pejuang agama Allah, asnaf fakir miskin. Okey, kita jalan balik ke atas. Sahabat-sahabat, sebelum tu saya minum air jap. Allahu Akbar. Yang tu tertutup dah. Okey, subhanallah, muslimin muslimat yang mati Allah sekalian, kami sekali lagi ingin mengucapkan jutaan terima kasih kerana sentiasa menyokong dan memberi kepercayaan kepada gerak kerja NGO Sahabat Amal Care. Walaupun mungkin ada di kalangan kalian yang tidak mampu memberi pertolongan dalam bentuk keuangan, tetapi doa, sokongan, kata-kata semangat, kata-kata motivasi yang positif dan sebagainya, sebenarnya ia sangatlah membantu. Masya Allah. Dan doakanlah kita siap
mungkin tak lama lagi akan secara rasmi Yayasan Al-Hijrah. Kita nak bergerak sekarang NGO, kita nak naik satu level lagi namanya yayasan. Sebab apa? Kita nak supaya umat Islam tak rasa ragu-ragu. Sebab bila yayasan, ia mesti diaudit, ada semua rekod-rekod dan akan diaudit. Kami sekarang pun semuanya berekod tuan-puan sekalian. Tapi tak ada pihak yang akan audit kalau NGO. Semuanya ada rekod. Kita ada accountant, semuanya rekod. Duit masuk, duit keluar, belanja semua ada rekod. Dan kita cuba sedaya upaya tidak mengambil walaupun untuk bayar gaji pekerja, staff yang terlibat secara langsung dengan gerak kerja NGO, kami cuba mengelakkan. Kalau terdesak sangat je mungkin kita ambil walaupun sebenarnya boleh ambil kan untuk kos pengurusan. Namun walau bagaimanapun doakanlah tuan-puan sekalian supaya bila kita naik kepada yayasan tingkatan integriti lagi tinggi, kepercayaan juga semakin kukuh. Subhanallah. Jadi inilah ya tuan-puan sekalian pemandangan suasana kawasan rumah tumpang salah satu tuan-puan sekalian di Malaysia. Dan pesanan terakhir saya, jadilah masyarakat Islam, umat Islam yang prihatin. Yang prihatin membawa maksud adalah Syirah tak payah jalan dah, kita kat sini je. Prihatin kalaulah ada tak jauh daripada kawasan tempat tinggal kalian yang kalian tahu ada penempatan buruh-buruh kasar ni, penempatan buruh kasar. Ui, nampak aiskrim lah pula. Masya Allah. Meh nak beli aiskrim. Oh, kat situ saja kot. Sana pergi sana. Ramai nak beli. Pergi sana nanti kita beli. Kita bagi abang. Kita belilah, bagi-bagilah. Subhanallah. Okey, panas-panas, dahaga memang sesuai sangat beli aiskrim. Rezeki datang. Masya Allah. Hari Jumaat yang mulia. Tuan-puan dimati Allah sekalian, jadilah masyarakat yang prihatin jika ada yang kita nampak ada kumpulan-kumpulan penempatan buruh kasar ataupun ada orang susah, fakir miskin apa pun, cubalah pergi tanya. Hantar beras pun tak apa. Hantar beras sebab mereka ni memang makan beras. Kalau tak ada lauk pun mereka makan dengan makan dengan sayur, makan dengan daun, makanlah dengan ulam-ulam. Jadi subhanallah, saya sebenarnya nak kempen ataupun nak menyeru supaya kalian pun buat perkara yang sama kalau ada penempatan rumah tumpang yang kalian nampak. Sebelum ni banyak rumah tumpang kami pergi. Tuan-puan sekalian, kehidupan mereka sangatlah susah, lapar dan sebagainya. Jadilah masyarakat prihatin, umat Islam prihatin. Kalau nampak ada rumah tumpang, diorang ni sangat terbuka. Kita pergi je, kita kata nak bagi beras, kita pun tinggalkan je, tak ada masalah. Kita pergi kata nak bagi telur, kita tinggalkan telur. Kata pergi nak tinggalkan ayam, biarlah tak banyak pun, tapi sikit banyak mereka akan berkongsi. Nama pun rumah kongsi, mereka pun memang kongsi makan, minum, rezeki dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, sekian daripada saya. Mohon maaf salah dan silap. Selesailah misi kami membahagikan bantuan. Penempatan di sini lebih kurang dalam hampir 200 orang. Mudah-mudahan sedekah yang kalian berikan telah membahagiakan ramai orang, telah memberi harapan kepada ramai orang. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih sekali lagi. Salam Jumaat yang mulia yang barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.